ليك أنا ملكي ليك، تعال قرب ضمي لي محتاجة ليك. Pengenalan. Agama dan negara tidak boleh dipisahkan. Agama adalah asas, negara adalah penjaganya. Kata Imam Al-Ghazali, maqasid syariah asliyah ialah menjaga perkara-perkara daruri, agama, jiwa, akal, nasab dan harta. Negara adalah fardu kifayah bagi menyempurnakan fardu ain. Setiap mukallaf untuk menjaga kelima-lima perkara itu. Islam hanya menetapkan asas-asas dan prinsip-prinsip umum pemerintahan. Sesebuah negara sifatnya adalah berubah, bersesuaian dengan masa, tempat, keperluan dan pencapaian manusia yang berbeza-beza. Medan yang luas ini dinamakan sebagai siasah syariah. Ibnu Aqil mendefinisikan siasah syariah sebagai tindakan yang menjadikan manusia lebih dekat dengan kebaikan dan lebih jauh daripada kerosakan. Walaupun Rasulullah SAW tidak pernah melakukannya dan tiada wahyu yang turun mengenainya. Jika kamu masukkan dengan katamu kecuali yang menepati syarak, ialah tidak menyalahi apa yang dituturkan syarak, maka betul. Jika engkau masukkan tiada siasah kecuali yang dituturkan syarak, maka ia salah dan menyalahkan para sahabat. Ciri-ciri konsep negara Islam. Ketuanan syarak. Ketuanan syarak bermaksud kehendak Allah Subhanahu Wa Taala adalah hukum dan kata pemutus tertinggi. Tiada satu kuasa yang lebih tinggi atau menyamai ketinggian kehendak syarak. Maslahat yang bertentangan dengan syarak adalah tidak dikira pakai. Tiada syura kecuali dalam perkara yang diharuskan dan diizinkan oleh syarak. Contohnya, apabila kita beriman bahawa Islam itu suatu agama yang syumul, maka perlu kita imani ia meliputi seluruh urusan kehidupan kita, dalaman, luaran, individu, masyarakat sehinggalah meliputi kenegaraan. Mendirikan negara Islam adalah satu kemestian demi terlaksananya hukum-hukum syariat Islam. Kaedah usul fiqh juga menyebut suatu perkara yang tidak akan sempurna suatu kewajipan melainkan dengan perkara itu, maka ia menjadi wajib. Iman Hasan Al-Banna berpendapat kerajaan Islam dalam Islam tertegak di atas 3 kaedah tetap yang dimaklumkan, iaitu pertama, tanggungjawab pemerintah di hadapan Allah dan manusia. Kedua, kesatuan umat Islam atas dasar akidah Islam. Ketiga, menghormati kehendak umat dengan mewajibkan bermesyuarat, mengambil pendapat dan menerima perintah serta larangan umat. Kuasa umat. Kuasa umat bermaksud umat memegang kuasa untuk melantik, memantau dan memecat pemerintah. Contohnya, seperti negara kita, Malaysia, umat Islam merupakan penduduk majoriti asal negara ini. Keislaman Malaysia bukanlah berada di tahap minimum. Kuasa pemerintah tertinggi iaitu Yang di-Pertuan Agong Sultan Negeri Perdana Menteri di Malaysia masih lagi kekal milik umat Islam. Perlembagaan meletakkan Islam pada kedudukan tersendiri, mempunyai sejarah Kerajaan Melayu Islam Melaka. Undang-undang Islam masih lagi didaulatkan walaupun tidak sempurna melalui mahkamah syariah. Penduduk Islam adalah majoriti serta banyak lagi alasan. Oleh itu, keislaman Malaysia adalah suatu perkara yang pasti serta tiada keraguan lagi menurut perspektif syarak. 3. Kedaulatan undang-undang. Kehakiman dalam sistem pemerintahan Islam mempunyai kedaulatan yang istimewa.
Sejarah Islam telah membuktikan betapa para hakim bebas dan tiada kuasa yang mempengaruhi mereka kecuali syarak. Tiada mana-mana pemerintah atau sesiapa sahaja yang boleh mencampuri urusan kehakiman. Setiap orang sama tarafnya di sisi undang-undang. Umat bertanggungjawab untuk memastikan pemerintah memberi jaminan tentang kebebasan kehakiman. Di Malaysia, keadilan diasaskan atas kedaulatan undang-undang di mana setiap rakyat sama tarafnya di sisi undang-undang negara. Kebebasan asasi terjamin bagi semua warga negara Malaysia. Undang-undang berasaskan kepada perlembagaan, oleh itu kedaulatannya perlu diterima dan dipertahankan. Tanpa undang-undang, hidup bermasyarakat dan bernegara tidak aman dan stabil, oleh itu undang-undang negara dijamin pula oleh institusi kehakiman yang bebas dan berwibawa. Setiap negara memerlukan undang-undang untuk mengawal dan mewujudkan satu masyarakat yang aman, stabil dan makmur. Kewujudan undang-undang akan menjamin kehidupan anggota masyarakat dapat bergerak dengan licin dan teratur, tanpa sebarang kekacauan di mana semua anggota masyarakat akan merasa selamat. 4. Jaminan hak dan kebebasan. Hukum syarak diturunkan untuk menjaga maslahat umat manusia di dunia dan di akhirat. Tujuan hukum-hukum itu ialah untuk menjaga agama, nyawa, akal, nasab dan juga harta. Sesungguhnya kalimah tauhid merupakan perisytiharan pembebasan manusia daripada perhambaan sesama manusia kepada perhambaan hanya kepada Allah. Syariat Islam telah berjaya menghapuskan sistem perhambaan sesama manusia secara aman damai beratus tahun lebih awal daripada Amerika yang terpaksa mengharungi proses itu menerusi peperangan yang mengorbankan jiwa yang tidak berdosa. Kata-kata Umar bin Al-Khattab yang masyhur ketika memarahi Amru ibnu alaihi salam merupakan lambang jaminan kebebasan dan kemuliaan sejati untuk umat manusia. Sejak bila engkau memperhambakan manusia, sedangkan mereka telah dilahirkan oleh para ibu mereka selaku orang yang merdeka. Keadaan hak asasi manusia di Malaysia adalah kontroversi kerana terdapat banyak tuduhan penyalahgunaan hak asasi manusia di negara ini. Kumpulan hak asasi manusia dan kerajaan asing pada umumnya kritikal terhadap kerajaan Malaysia dan juga polis diraja Malaysia berkaitan dengan isu ini. Malaysia mempunyai beberapa hak seperti kebebasan bercakap, berhimpun dan menubuhkan persatuan, kebebasan beragama, tiada keabdian dan kerja paksa, kesamarataan di sisi undang-undang, larangan buang negeri dan kebebasan bergerak, kesamarataan dalam pelajaran dan hak untuk harta. Nombor 5. Kewajipan syura. Syura ialah amalan yang ditekankan oleh Islam dalam apa jua proses penggubalan undang-undang dan pembuatan sebarang dasar atau keputusan dasar. Bahkan syariat Islam meletakkan syura sebagai satu asas yang diamalkan dalam setiap perkara dan urusan sehingga menjadi sifat zahir jamaah muslimin. Firman Allah, dan juga lebih baik dan lebih kekal bagi orang-orang yang menyahut dan menyambut perintah Tuhannya serta mendirikan sembahyang dengan sempurna dan urusan mereka dijalankan secara bermusyawarat sesama mereka dan mereka pula mendermakan sebahagian dari apa yang kami beri kepadanya. Surah Syura ayat 38. Perundangan Islam secara khusus mengiktiraf kekuasaan syura dalam mencapai keputusan bersama dan mempertahankan prinsip kebebasan, keadilan dan persamaan dalam kalangan umat Islam tanpa mengira bangsa dan keturunan. Kerajaan yang memerintah persekutuan pada hari ini sekian lama memperkenalkan dasar penerapan nilai Islam. Dasar itu didapati berjaya mengembalikan beberapa prinsip perundangan, ekonomi dan sosial berteraskan ajaran Islam seperti pernah diamalkan sejak ratusan tahun sebelum campur tangan British di Tanah Melayu. Pengenalan Indeks Syariah Malaysia oleh Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM
Pada Februari 2015, satu langkah proaktif untuk memupuk pematuhan dasar dan pelaksanaan kuasa eksekutif berteraskan maqasid syariah, iaitu prinsip tadbir urus berteraskan perundangan Islam. Dasar itu didapati berjaya mengembalikan beberapa prinsip perundangan, ekonomi dan sosial berteraskan ajaran Islam seperti pernah diamalkan sejak ratusan tahun sebelum campur tangan British di Tanah Melayu. Nombor 6. Hisbah. Hisbah adalah amar ma'ruf apabila telah zahir peninggalannya dan nahi mungkar apabila zahir perlakuannya. Hisbah bertujuan menjaga agama dan memastikan hukum hakamnya dihormati. Di Malaysia, badan yang benar-benar dinamakan Hisbah pernah wujud di negeri Terengganu sekitar tahun 1999. Kini, kebanyakan badan atau institusi yang menjalankan fungsi amar ma'ruf nahi mungkar tidak lagi dinamakan Hisbah. Sebaliknya, mempunyai nama, gelaran dan juga pendekatan yang tersendiri. Institusi-institusi ini juga berfungsi secara terasing antara satu sama lain. Dalam aspek perbankan dan kewangan, terdapat kajian yang melihat Majlis Pengawasan Syariah MPS yang terdapat di bank-bank sebagai badan yang melaksanakan fungsi hisbah, tetapi dalam ruang tugas yang terbatas. Hal ini secara langsung menunjukkan terdapat juga pengamalan hisbah dalam aspek kewangan dan perbankan. Akan tetapi, ia berlaku dalam konteks yang kecil sahaja, seperti memastikan produk dan perjalanan aktiviti perbankan berjalan atas landasan syarak. Dalam aspek keagamaan misalnya, kebanyakan fungsi untuk memelihara akhlak dan hal ehwal yang berkaitan ibadah umat Islam misalnya terletak di bawah bidang kuasa Jabatan Agama Islam Negeri. Jabatan Agama Islam Negeri mempunyai unit penguatkuasaan yang tersendiri dan berfungsi untuk mengajak kepada ma'ruf dan mencegah mungkar, lebih-lebih lagi yang berkaitan dengan isu akidah, syariah dan akhlak seperti murtad, maksiat, pernikahan, hak nafkah dan lain-lain. Kesimpulannya, justru umat Islam terutamanya para pemimpin politik beragama Islam, khususnya mereka yang masih ingin memperjuangkan konsep negara Islam, digesa agar segera sedar dengan senario politik negara dan tidak mudah terperangkap dalam peperangan persepsi yang dilancarkan oleh Barat dan ejen-ejennya dalam negara ini yang melemparkan pelbagai imej buruk dan hodoh terhadap konsep negara Islam. Di samping itu, para pemimpin ini juga diseru agar tidak terperangkap dalam persaingan pluralisme politik yang tidak mengenal hak dan batil, yang akhirnya membawa kerugian dan mengakibatkan projek mendirikan sebuah negara Islam yang sempurna terbengkalai ditelan kerakusan politik kepartian.